Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua yang dah masuk awal dalam sesi kelas kita yang pertama, NPM Baju Kurung Moden. Okay, NPM Baju Kurung Moden. Saya nak ucapkan tahniah kerana anda masuk awal. Okay, kerana anda masuk awal dan saya harapkan anda boleh belajar sampai habis. Boleh? Okay, so kita akan mulakan sesi kelas kita. Yang pertama sekali, saya akan tunjukkan sebelum kita nak buat pola mini kurung kita ataupun baju kurung moden, apa yang bestnya untuk sesi kelas kita pada hari ini, saya bagi bonus lagi, iaitu kita akan buat tangan kita ni, kita akan buat pleated. Pleated, dia macam apa ni? Dia cantik lah pada bahagian tangan, okay, dekat bahagian atas. Okay, alright. So, dekat sini saya dah sediakan patung dekat atas, dekat depan saya ni. Pertama sekali bila kita nak hasilkan baju kurung moden, pertama sekali yang perlu kita tahu adalah cara kita mengukur. Dan ukuran apa yang kita perlukan untuk kita hasilkan baju kurung moden. Okey, sebelum tu saya nak tanya, antara anda ada ke yang masih lagi belum tahu menggunakan tali tip? Cara nak tengok tali tip. Ada tak? Yang mana suku, setengah, 3/4? Ada tak? Kalau ada, saya nak bantulah. Kalau tak ada, saya boleh teruskan kepada cara mengukur dan apa ukuran perlu kita ambil untuk kita hasilkan baju kurung moden. Kalau ada, boleh anda letakkan di ruangan komen. Okey, sebelum kita mulalah. Sebab apa tahu? Sangat-sangat penting untuk anda tahu. Tengok ataupun anda baca tali tip ni. Ada? Ada? Ada Okey. Alright. So, pertama sekali bila kita nak mengukur, anda sangat-sangat penting untuk anda tahu bagaimana nak, orang kata apa, nak tengok ataupun nak baca kita punya tali tip. Masing-masing ada tali tip. Kalau masing-masing ada tali tip, anda boleh tengok tali tip masing-masing. Dan saya akan tuliskan di whiteboard. Okey, 1 inci yang pertama, saya bagi contoh kat sini Okey, ini adalah tali tip kita untuk 1 inci. Okey, untuk 1 inci daripada zero, daripada hujung tali tip ni Okey, kat sini 1. Alright. Dekat sini 1. Okey. So, bila anda tengok dekat tali tip ni, kalau kita perasan tali tip ni dia ada 8 kaki. Dia ada 8 kaki. So kita buatkan, saya tunjukkan dekat sini, kita buat satu-satu Dia ada kaki pendek dekat sebelah. Okey, kemudian dia panjang sikit dekat sini. Boleh tengok dekat tali tip masing-masing Kemudian dekat sini dia pendek. Ni panjang, dia tengah-tengah. Ni tengah-tengah, dia panjang. Panjang ni tapi tak sampailah pada kita punya bahagian hujung tali tip. Kemudian dia ada kaki yang pendek. Kat sini kaki pendek. Alright. Kemudian dia ada kaki yang panjang sama dengan kaki yang kedua dekat sini. Kemudian dia pendek satu lagi kat sini. Betul? Cuba tengok tali tip masing-masing. Okay? So dia ada berapa kaki? Tali tip setiap 1 inci dia ada 8 kaki. So kita kira daripada awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dia ada 8 kaki. Kemudian bila kita tengok dekat tali tip ni, pada kaki pertama ni, ini penting anda boleh tulis nota. Pada kaki pertama ni, ini dipanggil satu kon. Okey, kaki pertama ni kita panggil satu kon. Satu kon. Okey? Alright. Kemudian kaki yang kedua, yang panjang sikit ni. Ini dipanggil suku inci. Okey, suku inci. Saya tulis kat sinilah. Yang ni dipanggil suku inci ni sama dengan 1/4.
inci. Kalau tanda 2 macam ni, dekat atas, ini adalah tanda inci. Okay, ini adalah tanda inci. So nanti saya akan tunjukkanlah satu-satu. Alright. Suku inci. 1/4 inci, tanda 2 atas, dipanggil suku inci. Suku. Okay, suku inci. Kemudian kaki yang ketiga. Setiap kaki ni dipanggil hun. Contoh, bila kita berada di kaki yang ketiga, dia akan panggil 1, 2, 3 hun. Setiap kaki pendek ni dipanggil hun. Okay, kat sini adalah 3 hun. Okay, anda senang je, anda tengok macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni dipanggil hun. Okay, setiap kaki-kaki pendek ni dipanggil hun. Kemudian yang panjang dekat tengah ni. Panjang dia, dia lebih panjang daripada 2 kaki yang ada ni. Anda boleh tengok dekat tali tip tu. Okay. Yang ini dipanggil 1/2 inci. 1/2 ni, okay, saya tulis kat sini 1/2 dipanggil setengah inci. Setengah inci. Kena ingat ni. Okay, kena ingat. Sebab biasanya nanti bila kita dah bahagi contoh. Contoh kalau setiap kali kita nak buat baju moden, dada kita perlu bahagi 4. Kita dah ukur keliling dada, contoh kita ukur keliling dada 38 bahagi 4. Kan? Kadang-kadang ada yang kita dapat bila dah bahagi, dapat berapa? Cuba bahagi. Okay, 38 bahagi 4. Contoh saya guna tali tip lah 38 bahagi 4. Okay. Dia dapat, nampak tak? Kalau anda tengok kat tali tip ni, kita dapat 9,5. So kita kena tahu apa tanda yang ada dekat tengah ni. Itu perlunya kita hafal ataupun kita kena tahu dahulu sebelum kita nak buat ataupun kita nak buat pola nanti. Okay, sangat-sangat penting. Okay, so ini kaki yang pendek seterusnya dipanggil hun juga. Kemudian kaki yang panjang dekat sebelah ni. Dia sama panjang dengan kaki yang ini. Okay, dia sama panjang. Boleh tengok dekat tali tip masing-masing. Ini dipanggil 3/4 inci. 3/4 inci ini dipanggil 3 suku. 3/4 inci. Dipanggil 3 suku. Okay, 3 suku inci. 3 suku inci. So ini dia, jangan terkeliru. Jangan pula terkeliru. Dia sama juga macam kita buat biskut ke. Perasan tak kalau kita buat biskut? Suku cawan. Kan? Kadang-kadang letakkan gula suku cawan sahaja. So kita tahulah mana paras gula tu. Kalau suku tu bermaksud dia lebih sedikit daripada setengah. Okay? Kalau kata letak tepung, berapa? Setengah cawan. So kita tengoklah cawan tu setengah dia, 1/2. 1/2 ni adalah setengah. Okay? Kemudian 3/4. 3/4 ini adalah 3 suku. Bermaksud dia lebih banyak daripada setengah. Dia lebih sedikit daripada setengah. Tu dipanggil 3 suku. Sebelum kita pergi ke angka yang seterusnya. Ni paling besar lah. 1, lepas tu teruslah 2, 3 dan seterusnya. Okay. So sangat-sangat penting anda boleh screenshot nota yang ada dekat whiteboard ni ataupun anda boleh buat nota dalam nota yang anda dah sediakan tu lah. Alright. Sangat-sangat penting untuk anda tahu. Okay. Alright. Boleh. So anda boleh tulis dulu nota ni, anda boleh tengok belik-belik anda punya tali tip tu. Saya bagi masa 2 minit. Okay. Anda boleh tuliskan dahulu. Okay. So saya harapkan anda dah siap dah buat nota ataupun anda boleh screenshot. So sebelum kita pergi kepada topik yang seterusnya, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya, jangan malu-malu. Sebelum saya pergi kepada topik yang seterusnya.
Cikgu. Ada? Cikgu sini. Kalau ada, anda boleh letakkan di ruangan chat ataupun anda boleh unmute. Cikgu Tini, Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Naimah ni. Puan Naimah. Nak tanya, ada setengah hon tak? Setengah hon dia, yang itu. Tak nampak. Setengah hon. Macam I ni, my tab ni ada ini kan? Macam ni. Ada Background. Dia tak boleh Puan Naimah sebab nampak background. Jangan Apa soalan Puan Naimah? Tak, dia kan Tadi tip Puan Naimah sama ke macam saya? kan dia satu hon kan? Habis tu dia sebenarnya dia akan bermula daripada satu hon. Kalau kita tengok tali tip yang biasa kita guna. Macam yang saya tunjuk ni lah. Okey. Ni tali tip mengikut inci. Okey, inci. Biasa tali tip ni dia depan ni inci, belakang ni cm. Ini tali tip yang kita gunakan. So dia akan bermula dengan satu hon. Dia akan bermula dengan satu hon. So satu hon ni dekat mana? Okey, saya akan tunjukkan Dia daripada yang pertama tau. Dia macam ni. Dia kira daripada yang pertama, dia ada 8 kaki. Setiap 1 inci kita ada 8 kaki. So daripada sini ke sini ini adalah 1 hon. Ke sini 2 hon. Ni 3 hon. 3 hon ni yang dipanggil suku inci. Ini 4, 5, 6, 7, 8. Baru dia pergi kepada kaki yang seterusnya. Saat sini 1 hon semula. 1, 2 dan seterusnya lah dia akan ulang semula. Okey? Sebab itulah bila kita sampai kat 3 ni biasanya suku. Suku. Kemudian 5. 5 ni kalau kita guna kalkulator pun kalau misal kata kita dapat 2.5. 2.5 tu adalah setengah dekat sini. Dia kaki yang tengah-tengah yang panjang ni. Okay. So ini ada nak 6 hon. 7 hon ni bersamaan dengan 3/4. 3 suku. Okay. 3 suku. So yang kaki ke-8 ni adalah 8 hon. Kalau kita nak baca, kadang-kadang kita boleh baca macam ni tau. Misal kata, bila kita dah buat pembahagian, kita dapat, tiba-tiba kita buat pembahagian, kita dapat dekat kaki ni. Nak panggil macam mana ni? Dia akan panggil, okay, contohlah, kita buat kiraan, kita dapat 2.6 kalau kita guna kalkulator. So bacaan dia macam mana? Kita tengoklah dekat sini. Kita boleh baca 2/2 1 hon. Sebab dia pergi kepada kaki yang hon kat sini. 2/2 1 hon. Boleh faham tak? Setiap kali kaki misal kata kita tak dapat baca sebab yang ada dekat sini suku, setengah, 3/4. So misal kata bila kita dapat, macam mana kita nak baca ni? Kan kita dapat tiba-tiba kita kira 2.6. Macam mana kita nak baca dia? So bacaan dia adalah 6 dekat sini kan. Kita boleh baca 2/2 1 hon. 2/2 1 hon. Okay, contoh lain lagi. Bila kita buat kiraan kita dapat 5.8. Macam mana kita nak kira ni? So, kiraan dia adalah 5 3/4 1 hon. Setiap kali yang kita dapat kaki-kaki pendek ni dipanggil hon. Jelas tak? Gini cikgu, saya punya ni between 1 dengan 2 ni ada 1 baris lagi. Itulah saya nak tanya tu Izzat. Oh, dia banyak kaki-kaki pendek betul? Itulah. So I mean saya faham yang 1 dengan 2 tu 1 hon. Tapi in between 1 dengan 2 tu ada 1 baris lagi. Itu do you consider that jadi setengah hon ke apa ke tak? Setengah hon. Tapi biasanya jarang sekali lah kiraan setengah hon tu. Kalau setengah hon tu dia ada kaki. Maksud Puan Naimah dia ada kaki pendek kat sini. Ada lagi. Dekat sini. Betul? Macam tu, betul? Ya, betul. So betul lah kalau apa yang Puan Naimah bagi tahu tadi, kalau dekat sini dikira setengah hon lah. Tapi jarang-jarang kita gunakan. Ada lah. Okey lah. Jarang-jarang. Jarang lah kalau boleh dapatkan tali tip yang macam ni. Senang kiraan dia.
Itulah. Okay. So betul apa yang Puan Naimah cakap. Kalau dia ada kaki-kaki macam ni, sebelum satu hon ni dipanggil setengah hon lah. Setengah. Tapi tak pakai lah, selalu tak ada lah ya. Selalunya tidak digunakan. Yang biasa digunakan adalah hon. Hon ni pun biasanya kadang-kadang bila kita kira, kita akan genapkan dia. Selalu saya ajar kan. Misal kata kita dapat 2.6 ataupun 2.5 satu hon. Kita genapkan aja jadi pergi ke depan. Terus genapkan jadi 3/4. Pun boleh. Yalah. Kita tak nak gunakan. Tak banyak lah, sikit aja. Beza dia. Okay. Okay, terima kasih Cikgu. Jelas Alright. Jelas Okay. dah. So, ada lagi soalan? Sebelum kita pergi kepada topik yang seterusnya berkenaan dengan tali tip. Tali tip ni pun anda kena cari yang betul. Sebab kadang-kadang ada tali tip ni yang tak dia punya inci tu besar. Dia punya inci tu besar daripada Cina, tak silap saya, tali tip yang kecil tu. Okay, so masa anda nak beli tali tip, nak dapatkan tali tip, cara dia senang je. Anda ambil tali tip yang anda nak beli tu, lepas tu letakkan dengan pembaris. Boleh ambil pembaris? Pastikan dia sama. Pembaris L ni pun boleh. Letakkan tali tip ni daripada hujung. Letak macam ni. Pastikan dia sama. Nampak tak? Setiap inci tu sama. Okay? 1 dekat sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Boleh letakkan macam ni. Okay? Supaya anda tak tersilap. Ada juga tali tip yang dia punya inci dia besar. Jangan tersilap lah. Kita takut nanti buat baju customer, tiba-tiba baju tu terbesar pula. Kan? Alright? Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya akan pergi kepada yang seterusnya dan saya akan padam dekat whiteboard ni. Saya akan padam sebab kita nak tuliskan apa ukuran yang anda perlu ambil untuk anda hasilkan baju kurung moden. Okay, ramai yang cakap macam mana buat baju kurung moden ni? Susah ke, senang ke? Sebenarnya dia mudah saja bila kita tahu formula dan cara nak buat dia. Okay, saya padam Okay, so kita akan pergi kepada topik yang seterusnya. Saya akan tunjukkan apakah ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan baju kurung moden. So, anda boleh tengok kita punya model. Ini kita panggil model. Kalau anda nak ukur sesiapa, itu kita panggil model. Tak kisahlah anda nak ukur customer, itu dipanggil model. Dan yang ini adalah model yang saya ada. So kita akan ukur lah. Nanti saya akan tunjukkan apakah ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan sehelai baju kurung moden. Okay, baju kurung moden. Okay, alright. So, anda boleh tengok daripada model kita, daripada atas sampailah bawah. Maksudnya sampai paras-paras baju ni je lah. Atas lutut ni. Okay. Dekat atas lutut Alright. So, kita akan ambil ukuran yang kita perlukan daripada atas. Ni saya dah tuliskan ukuran untuk kurung moden. Pertama sekali bila kita nak ukur, kita tengok bahagian atas dia. Apa dia bahagian atas? Benda pertama yang kita kena ukur apa dia? Boleh tak anda letakkan di ruangan komen ataupun anda boleh unmute? Saya nak dengar suara. Ukuran pertama yang kita perlu ambil adalah apa dia? Bahu. Sampai tu. Bahu. Okay, so kita tulis kat sini bahu. Boleh nampak? Okay, kurang bahu. Ke kanan sikit. Okay, pertama tadi ada yang bagi jawapan bahu. Bahu saya tulis kat sini. Boleh nampak? Okay. So, bahu. Ada lagi tak? Yang pertama.
Pertama sekali adalah ukuran, apa dia? Ni yang saya pegang ni. Pertama sekali kita kena ambil ukuran leher. Sebab dia atas sekali. Okey, ukuran leher. Kemudian yang kedua, betul tadi yang jawab bahu. Okey, kita akan ambil ukuran bahu kat sini. Kemudian yang ketiga apa dia? Lepas dah bahu. Bila kita dah ambil ukuran bahu, seterusnya pergi kepada labur tangan. So kita tuliskan labur tangan. Lepas labur tangan, kita selesaikan satu-satu. Lepas labur tangan, kita ambil ukuran bukaan tangan. So tuliskan bukaan tangan. Tangan. Okey? So, kemudian bila kita dah pergi kepada bukaan tangan, apa lagi untuk kita hasilkan baju kurung moden? Okey? Barulah kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian dada. Kita akan ambil ukuran keliling dada dia. Tuliskan dada. Lepas dada apa? Bawah daripada dada? Apa dia? Kita ambil ukuran pinggang. Pinggang dia kita kena ambil. Okey, ukuran pinggang. Kemudian bawah daripada pinggang kita akan ambil ukuran punggung. Okey, ukuran punggung. Tulis tulis. Kemudian lepas kita ambil ukuran punggung, kita akan ambil ukuran apa dia? Labur baju. Ada lagi tak? Okey, kalau kita nak buat baju kurung moden, baju kurung moden ni dia ada dad dekat belakang. Dekat depan kita tak nak buat dad. Kita nak buat dad dekat bahagian belakang. So, bila kita ada dad, kita kena ambil ukuran apa dia? Mercu ke mercu. Ukuran mercu ke mercu. Kalau dah ada ukuran mercu ke mercu, mesti kena ada ukuran labur mercu. Okey, labur mercu. Labur mercu ni ada juga nama lain dia, bahu ke mercu. Pun sama. Adalah benda yang sama. Okey. Right. So, apa lagi tambahan dia? Tambahan dia adalah ukuran bahu ke pinggang. Okey, ukuran bahu ke pinggang. Okey, kalau dah ada ukuran bahu ke pinggang, kita kena ada ukuran pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung. Nanti saya akan bagi berapa ukuran standard bahu ke pinggang dan juga ukuran standard pinggang ke punggung. Bahagian ni kalau kita tak ukur pun tak ada masalah. Kita boleh ikut ukuran standard untuk setiap saiz lah. Kalau customer kita ataupun model kita dia saiz S, kita kena ambil berapa ukuran bahu ke pinggang dia. Tapi kalau kita ukur lagi bagus. Okay, kalau kita dapat ukuran tersebut lagi bagus. So, inilah ukuran-ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan sehelai baju kurung moden. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ukuran. Okay? 12 ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan baju kurung moden. Okay? Dan bonusnya saya akan ajarkan bagaimana cara nak buat bahagian tangan tu lah. Yang mahal. InsyaAllah. Okay? Kita akan tunjukkan nanti satu persatu. Okay, so anda boleh tuliskan dahulu
ukuran-ukuran perlu kita ambil. Kemudian siapa yang dah ada model boleh ambil ikut ukuran model masing-masing. Siapa yang tak ada model boleh ikut ukuran yang saya ada ni lah. Boleh ikut ukuran yang saya ada. Boleh? Okey. So, tuliskan dahulu. Saya bagi 1 minit. Sediakan model sekali. Kemudian pastikan anda dah sediakan tali tip sekali. Okay? Alright. Okay. So saya harap anda dah siap dah. Tuliskan apa ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan sehelai baju kurung moden. Okay. So seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak ambil ukuran pada model kita. Okay. Ada soalan sebelum tu? Okay. Ada yang tanya macam mana kita nak ambil ukuran diri sendiri? Okay. Untuk ukuran diri sendiri sebenarnya boleh je kalau kita nak ambil ukuran diri sendiri daripada paras leher. Leher ni kita ukurlah bahagian leher macam biasa. Tambahkan kelonggaran. Kemudian bahu. Bila kita nak ukur bahu, kalau untuk diri sendiri kita kena ukur daripada belakang. Belakang jugalah. Kita rasa mana dekat tulang bahu kita, kita boleh ukur, tak ada masalah. Letakkan macam tu. Pastikan pada bahagian belakang ni naik dekat atas paras ni lah. Paras atas kita punya tengkuk. Tak boleh ambil lurus macam ni. Pastikan ambil pada paras tengkuk dan pergi kepada bahu satu lagi. Okay, dan kita tengok macam ni. Nampak tak? Kita dapat tepat 14 inci. Okay. Right. Kemudian lengan kalau dah biasalah, kalau tak biasa anda kena ada bahagian-bahagian yang anda kena minta tolonglah siapa-siapa yang ada. Okay, kalau bahagian lengan ni kita boleh ukur daripada tulang kita kat sini. Okay, kena tahulah ukuran. Kalau kita dah biasalah, alright. Kalau tak biasa bahagian tangan ni anda kena ada yang bantu, ada orang bantu. Okay, kalau nak ukur bahagian dada tak ada masalah, pinggang, punggung tak ada masalah. Boleh ukur sendiri. Okey. Okey, so saya akan tunjukkan bagaimana cara nak mengukur step by step. Bermula daripada atas. Ni sebenarnya kita dah ikut step by step Okey, daripada leher, bahu, labur tangan, bukaan tangan. Kemudian kita pergi kepada dada, pinggang, punggung, labur baju, mercu ke mercu, labur mercu, bahu ke pinggang dan juga pinggang ke punggung. Ni semua kita akan ukur. So jom saya tunjukkan step by step daripada leher. Okey, cara kita nak mengukur leher. Kita nak ukur keliling leher. Pastikan kita ambil tali tip kita ni, kita ukur daripada belakang macam ni bawa ke depan. Tali tip yang ni kita bawa ke depan dan kita ukur. Masa nak ukur leher, tak boleh tegak macam ni, salah. Leher kita kena ukur, pastikan bila sampai bahagian depan, kita ukur di pangkal leher ni. Okey, dekat pangkal leher, masukkan 2 jari. Masukkan 2 jari. So kita ukur betul-betul. Macam ni masuk 2 jari. Okey, 2 jari kita boleh letak begini ataupun begini. Okey, so kat sini saya dapat ukurannya adalah 15. Terus tuliskan. Okey, terus tuliskan. Leher 15 inci. Okey, 15 inci. Tu yang pertama yang perlu kita ukur. Kemudian yang kedua adalah ukuran bahu. Cara kita nak ukur bahu, pastikan kita berada di belakang model. So kita minta lah model kita dipusing. Kita mesti berada di belakang model macam ni. Tak boleh nak ukur depan. Kena ukur pada belakang model. Macam ni. Okey. Belakang model. Pastikan kita nak ukur bahu adalah tulang bahu sebelah kiri. Pergi ke tengkuk. Dekat tengkuk ni. Pergi terus ke tulang bahu satu lagi. Okey. Daripada tulang bahu sebelah kiri. Pergi ke tengkuk dekat sini. Dia bukan lurus dia naik ke atas. Pergi ke
bahu sebelah lagi. So saya akan tunjuk. Untuk tulang bahu ni kita boleh rasa. Kita boleh rasa dekat mana tulang bahu dia. Boleh kita angkat-angkatkan tangan. Kita rasa kat situ tulang bahu kita. Tak kisah sama ada bersaiz besar ke, bersaiz kecil ke. Kan, insyaAllah kita boleh dapat dekat mana tulang bahu dia. Dekat situ Alright. So, kita ukur tulang bahu sebelah kiri. Pergi ke atas tengkuk ni. Begini. Pergi ke tulang bahu sebelah lagi. Nampak tak? Tak boleh kita ambil tegak macam ni. Salah. Cara nak ambil ukuran bahu tak boleh ambil tegak macam ni. Dia mesti ambil daripada tulang bahu sebelah kiri pergi ke tengkuk dan tulang bahu sebelah lagi. So, dekat sini kita dapat ukuran yang saya dapat ni lah 15 inci. Okay, 15 inci. Terus tuliskan. Terus tuliskan. Kalau untuk ukur diri sendiri pun kena ukur macam tu juga. Kena ukur macam yang saya tunjukkan lah ni. Mesti kena ukur pada bahagian belakang. Alright? Okay. So, sebelum kita pergi kepada ukuran yang seterusnya, saya nak terangkan dekat sini. Okay, kalau anda perasan dekat sini, ukuran leher kita dah dapat. Ukuran bahu kita dah dapat. So, apa yang anda nampak dekat sini? Ukuran leher dengan ukuran bahu ni, apa yang anda nampak? Cuba komen. Ataupun boleh unmute. Macam apa sama. Yang anda nampak? Sama ukuran. Apa dia? Sama ukuran. Sama ukuran. Sama okay. Ukuran leher dengan bahu ni kebiasaannya dia sama. Dia sama ukuran leher dengan bahu. So, apa yang saya nak bagi tahu, sekiranya, misalnya kata kita ukur model kita, kan? Model kita ni pakai tudung belit-belit, susah nak buka. Apa yang kita boleh buat, kalau kita tak ukur bahagian lehernya pun tak apa. Kita ikut, kita ambil ukuran bahu dia. Okay? Ukuran bahu dia. Boleh? Tak ada masalah. Tak payah minta model kita buka tudung. Kadang-kadang model kita ni bila dah pakai tudung belit-belit, dia rasa macam nak buka tu susah sikit lah. Kan? So tak perlu risau, kita ikut saja ukuran pada bahu dia. Sama. Contoh bila kita ukur bahu dia 14, leher dia juga 14. Kalau kita ukur bahu dia 17, leher dia juga adalah 17. Dia kadang-kadang dia tak lari jauh. Dia tak lari jauh. Alright? Okay, so kita dah dapat dah dua ukuran. Tapi cikgu. Kepada ukuran labuh tangan. Macam mana kita nak ambil ukuran labuh tangan? Okay, cara dia adalah, tadi kan kita dah ambil ukuran bahu. Kenapa kita terus ambil ukuran labuh tangan? Sebab selepas bahu kita akan terus pergi kepada ukuran labuh tangan. So, saya akan tunjukkan model kita punya labuh tangan dekat sini. Tadi kita dah ambil ukuran bahu 15. Kita tengok dekat mana kedudukan bahu dia. Okay, kedudukan bahu dia. So, kita terus tulang bahu tulang bahu. Masa kita nak ambil bahagian labuh tangan, kita tak boleh terus ambil labuh dia. Tak boleh. Cara nak ambil ukuran labuh tangan, perlu pergi ke paras siku dahulu. Okay, kalau kita perasan, tangan kita ni bukan betul-betul tegak macam tu. Tak. Tangan kita dia ada siku kan, so dia membengkok sedikit. Dia tak betul-betul lurus. So, kita akan ukur daripada paras pangkal bahu kita, tulang bahu kita, pergi ke paras siku dahulu. Pergi ke paras siku dahulu. Kemudian daripada paras siku, baru kita pergi ke labuh yang dikehendaki. Okay? So labuh yang saya ada untuk model saya ni adalah 22 inci. Terus tuliskan. Okay, 22 inci. Boleh? Okay, seterusnya. Selepas kita dah dapat ukuran
labuh tangan. Kita akan ambil pula ukuran bukaan tangan. Untuk bahagian tangan ni, saya akan tunjukkan tangan pelik dekat bahagian atas. Okay, yang kita buat macam scallop-scallop sikit. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian bahagian bawah tangan ni kita akan buat zip. Zip ni kalau kita nak letakkan zip, tangan kita tu dia tak besar sangat dan juga dia tidak terlampau kecil sangat. Kalau terlampau kecil sangat pun tak sedap kita nak pakai. Alright? So sedang-sedang sahaja. Cara kita nak ambil ukuran adalah pada bahagian pergelangan tangan, kita ambil dekat sini, masukkan 2 jari dan juga selesa. Bukan 2 jari ngam-ngam macam tu, tak. Bagi dia keselesaan. Okay, kalau macam model ni, saya ambil dekat sini, lebih kurang 8,5 dan boleh naik ke paras atas sampai ke siku. Nampak? Okay. Jangan ambil betul-betul ngam dekat pergelangan tangan ni. Tak boleh. Nanti tak selesa. Kalau kita nak membengkokkan tangan ataupun kita nak angkat tangan kan, tak selesa. So bagi dia kelegaan, kelonggaran. Okay. Tengok lagi sekali. Kita bagi, ambil ukuran dekat keliling pangkal bukaan tangan kita. Bagi dia kelonggaran. Anda agak-agaklah boleh masuk dalam 2 jari. Kemudian naikkan paras atas sampai ke siku dia ngam. So dekat sini saya ambil 8,5 untuk model yang saya ada. Tuliskan. Okay, kita tuliskan bukaan tangan ni 8,5 inci. Okay. Ini adalah cara untuk kita buat tangan yang berzip. Sama juga kalau mereka yang bersaiz, orang kata berisi, tangan dia berisi. Okay, buat besar sikit. Jangan ngam-ngam tangan dia. Tak boleh. Okay, tak selesa nanti. Alright. Okay, so kita dah dapat dah ukuran bukaan tangan. Seterusnya, kita akan ambil ukuran dada. Okay, ukuran dada. Okay, untuk ukuran dada, pastikan kita berada di hadapan model. Minta model kita pusing. Begini. Masa nak ambil ukuran dada, kita mesti berada di hadapan model. Tak boleh ambil ukuran dekat belakang model. Sebab apa? Sebab kita nak ambil ukuran bahagian dada yang paling tinggi. Bahagian dada yang paling tinggi. So kita akan ukur, berdiri di depan model dan kita akan ukur dekat bahagian dada dia. Mesti tali tape ni mesti tegak. Jangan pula dekat bawah tu kendur ke belakang. Tegak juga pada paras dada. So, kita ambil paras dada yang paling tinggi. Masukkan 2 jari. Okay. Pergi kepada paras dada yang paling tinggi. Masukkan 2 jari. So, dekat sini untuk model saya dapat ukuran dada dia 33 inci. Terus tuliskan. 33 inci. Untuk bahagian dada, cara ukuran tu mesti betul. Jangan pula terlampau, kita dah masukkan 2 jari tapi dia masih lagi banyak kelonggaran. Tak boleh. Nanti baju kita akan jadi besar, terlampau besar sebab masa kita nak buat pola nanti, kita akan tambah lagi kelonggaran yang menjadikan baju kita selesa. So ingat, masa kita nak ukur bahagian dada, ukur betul-betul paras dada yang paling tinggi, masukkan 2 jari saja. Okay, masukkan 2 jari saja. Okay, alright. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu pinggang. Okay, bahagian pinggang. Masa kita nak ukur bahagian pinggang, kita mesti berada di depan model juga. Dekat depan model juga. So kita ukur bahagian pinggang dia. Misal kata model saya tak nampak bahagian pinggang dia. Saya tak tahu sebab badan dia nampak lurus je kan. Minta dia letakkan dekat paras pinggang dia kat mana. So kita dah dapat dah paras pinggang dia. Bila kita dah dapat paras pinggang dia, minta dia legakan balik lah. Takkan kita nak ukur dia macam ni. Susah.
So, bila kita dah tahu paras pinggang dia, kita ukurkan. Untuk baju, kita nak ukur paras pinggang. Ini untuk baju Kalau untuk kain, kita boleh ambil ngam-ngam pinggang. Sebab kita nak buat kain. Okay, kalau untuk baju, kita ukur paras pinggang dia, masukkan 2 jari juga. Masukkan 2 jari. So, ini paras pinggang, masukkan 2 jari. Okay, masukkan 2 jari. So, dekat sini saya dapat ukuran dia adalah 26. Kalau untuk nak buat baju, tak boleh ambil ngam-ngam. Okay, sebab nanti baju kita terlampau fit sangat. Melainkan kalau kita nak buat baju yang berfashion, yang memang fit betul-betul badan tu, itu lainlah ukuran dia. Okay, so dekat sini saya dapat 26 inci untuk bahagian pinggang. So tuliskan. Okay, 26 inci untuk pinggang. Okay, boleh. So sekarang ni saya akan pergi kepada yang seterusnya, punggung. Okay, kita nak ambil ukuran punggung. Untuk ukuran punggung, kita mesti berada di sisi model. Sebab apa? Sebab kita nak tengok bahagian punggung dia yang paling tinggi. So kita perlu berada di sisi model macam ni. Bila kita berada di sisi model, kita akan nampaklah bahagian punggung yang paling tinggi. Nampak tak? Okay, dekat sini. Bahagian punggung yang paling tinggi. So kita akan ukurkan dia keliling. Sambil mata kita tengok bahagian punggung yang paling tinggi. Jangan lupa masukkan 2 jari. Masukkan 2 jari dan boleh pusing bagi kelegaan. Jangan lupa masukkan 2 jari. Okay, bukan nak ambil ngam-ngam macam tu. Tak boleh. Okay, masukkan 2 jari kat sini dan masukkan 2 jari macam ni Nampak tak? Okay, dan boleh pusing. So untuk model saya ni, saya dapat ukuran punggung dia adalah 34,5. So kita tuliskan 34,5. Okey. Alright. So kita dah dapat ukuran punggung dia. Proses seterusnya kita akan ukur bahagian labuh baju. Labuh baju ni pun sama. Masa kita nak ukur labuh baju, pastikan kita berada di belakang model. Kita kena berdiri dekat belakang model. Okey. Macam ni. Okey. Minta model kita pusing. Okey. Kita akan ukur pada bahagian belakang model. Untuk baju kurung moden kita ni, baju kurung moden, labuh baju terpulang kepada anda. Anda boleh buat labuh pada paras menutupi punggung ataupun pada paras, kata apa? Kita punya peha. Ataupun yang paling labuh boleh kepada paras atas lutut. Itu adalah paras labuh baju kurung moden yang cantik. Atas lutut. Okay, terpulang anda nak buat atas lutut ke, pertengahan ke, ataupun menutupi punggung. Itu terpulang kepada anda. Okay, so untuk labuh yang saya nak tunjuk ni, kita akan buat pada paras atas lutut. Cara nak ukur dia adalah, tak kisah anda nak paras mana, pastikan bila kita nak ukur labuh baju, mesti berada di belakang model. So, cara ukur adalah kita akan ukur daripada tengah tengkuk. Tengah tengkuk ni, kalau kita rasa dengan jari, kita akan rasa ada bulatan. Dekat situlah tempat kita nak ukur. Bulatan dekat belakang ni. So, dekat situlah tempat kita mula ukur. Letakkan tali tip dekat tempat tersebut. Pergi kepada paras pinggang dahulu. Sebab apa kita pergi kepada paras pinggang dahulu? Sebab badan kita ni, dia berbentuk. Dia bukan lurus. Nampak tak? Dia berbentuk. So pergi kepada paras pinggang. Selepas dah pergi kepada paras pinggang, yang atas tali itik atas ni kita boleh angkatlah, lepaskan. So daripada paras pinggang ni jaga. Pergi terus ke paras labuh yang dikehendaki. So macam saya tadi bagi tahu, kita nak ambil ke labuh paras lutut.
atas lutut. So, untuk model kita ni kita dapat 38 inci. Terus tuliskan. Okey, terus tuliskan. 38 inci. Okey, terpulang kepada anda kalau anda nak labu dia paras tutup punggung pun boleh. Ukurlah tutup punggung ni. Tapi mesti pada bahagian belakang. Okey, tak kisah paras mana yang anda nak. Terpulang. Okey, terpulang. Okey, seterusnya lepas kita dah dapat dah ukuran labu baju, kita pergi kepada ukuran mercu ke mercu. Apa itu ukuran mercu ke mercu? Masa kita nak ambil ukuran mercu ke mercu, pastikan model berada, kita kena menghadap macam ni. Depan model. Kita kena berdiri di hadapan model macam ni. Okay? Alright. So, kita akan ukur bahagian mercu ke mercu dia. Apa itu bahagian mercu ke mercu? Mercu ke mercu ni adalah bahagian dada yang paling tinggi. Daripada dada sebelah kiri yang paling tinggi ke dada sebelah kanan yang paling tinggi. Ini adalah untuk kita buat dad. Ataupun kalau misal kata kita nak buat baju yang ada princess line pun sama, kita kena ambil ukuran mercu ke mercu. Okey, so cara dia adalah daripada bahagian dada tengah-tengah yang paling tinggi ke bahagian dada tengah-tengah yang paling tinggi juga. Macam ni cara dia. Letakkan saja tengah-tengah. So untuk model ni saya dapat 7 inci. Okey, 7 inci. Terus tuliskan. 7 inci. Okey. Alright. So kemudian yang seterusnya. Labuh mercu. Labuh mercu ni apa? Labuh mercu ni adalah ukuran daripada bahu ke mercu. Bahu, tengah bahu ke mercu, tengah mercu. Tengah mercu yang paling tinggi. So kita akan ukur daripada betul-betul garisan bahu ni. Okey, garisan bahu daripada atas sampai ke paras mercu yang paling tinggi. Nampak tak kat sini? So dekat sini saya dapat 9,5 inci. Okey, 9,5 inci. Tuliskan. 9,5 inci. Okey, boleh. Okey, lagi dua ukuran yang perlu kita ambil iaitu ukuran bahu ke pinggang. Saya akan tunjukkan macam mana nak ambil ukuran bahu ke pinggang. Masa kita nak ambil ukuran bahu ke pinggang, pastikan model menghadap. Kita mesti berada di belakang model macam ni. Okey. Kita mesti berada di belakang model. Kita akan ukur daripada tengah tengkuk ni. Macam tadi juga rasa ada tulang bulat kat situ kan. So kita akan ukur daripada situ sehingga ke paras pinggang. Okey. Sehingga ke paras pinggang. Okey. So kita akan ukur daripada tengah tengkuk pergi kepada paras pinggang. Tengok mana paras pinggang model kita. So untuk model yang saya ada ni, paras pinggang dia adalah 14,5. Okay, 14,5. Alright. So kalau 14,5 ni kalau kita nak genapkan ke 15 pun tak ada masalah. Okay, tengok paras pinggang dia. Ataupun kalau kita tak tahu, cikgu macam mana kita pinggang dia straight. Macam ni kita nak tahu, minta dia cekak pada bahagian pinggang. Okay, minta dia cekak pada bahagian pinggang. So kita dapatlah paras pinggang dia. So standard untuk model kita boleh buat 14,5 atau 15. Nak genapkan pun boleh, tak ada masalah. So dekat sini 14,5. Okey, kemudian daripada pinggang ke punggung. Cara kita nak ukur bahagian pinggang ke punggung. Nama pun pinggang ke punggung kan. So kita akan ukur daripada pinggang ke punggung yang paling tinggi. Bukan tutup punggung. Okey. Pinggang ke punggung yang paling tinggi. So kalau nak senang, kita mesti berada di sisi model. Macam ni. Supaya senang kita nak tengok kat mana paras punggung dia. Okey.
yang paling tinggi. So kita ukur paras pinggang dia yang tadi kita ambil dekat sini, pergi ke paras punggung. So sebenarnya untuk ukuran pinggang ke punggung ni kita boleh ikut ukuran standard sebab apa? Bila kita ukur pun sama. Dekat sini labur dia, punggung yang paling tinggi adalah 8 inci. Okay, 8 inci. Bukan menutupi punggung paras punggung yang paling tinggi. So kita dapat 8 inci. Terus tuliskan. Okay, pinggang ke punggung kita dapat 8 inci. So itulah dia ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan sehelai baju kurung moden. Okay, boleh? So ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya, boleh buka mic ataupun anda boleh letakkan di ruangan chat. So kita akan baca. Okay, jelas Alhamdulillah. So saya bagi anda masa untuk anda ukur dahulu. Ukur, pastikan setiap ukuran yang anda dapat. Boleh ambil modul. Boleh ambil model. Tak kisahlah nak ambil ukuran sendiri pun boleh. Macam saya bagi tahu tadi. So anda boleh ambil ukuran dahulu, tuliskan dahulu. Lepas kita dah ambil ukuran nanti, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak bahagikan. Kemudian saya akan bagi lagi standard size untuk bahu ke pinggang dan juga size untuk pinggang ke punggung. Okay, kita jumpa pukul 10.45.